Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, marilah kita mulakan majlis ini dengan sama-sama baca ummul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنا وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يسر ولا تعسر وأتمم بالخير يا كريم. وبعد. Alhamdulillah. Alhamdulillah, insyaAllah kita sambung pengajian kita dari kitab Mustikah Hadis, jilid yang ketiga, muka surat 314, tentang kelebihan bersedekah di dalam Islam. Dalam sebuah hadis Nabi SAW ada menyebut, "Idza matal insan inqata'a amaluhu illa min thalathatin, illa min sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lah." Bersabda Nabi SAW, artinya apabila seseorang manusia mati, pastilah tertulis, putuslah tulisan pahala amalan setakat itu saja. Maknanya bila seseorang meninggal, maka putuslah catatan amalan ni, putus. Melainkan tiga perkara. Maknanya amalan, catatan amalan kebaikan ni berterusan. Apa dia? Pertama, sedekah jariah. Kedua, ilmu yang memberi manfaat kepada orang lain. Dan yang ketiga, anak yang soleh yang berdoa untuk ayahnya, ibu ayahnya yang telah meninggal dunia. Jadi berdasarkan hadis itu, kita telah baca pada pertemuan yang lepas, supaya kita cuba menyediakan sedekah jariah. Sedekah jariah makna sedekah yang mana pahalanya jariah, mengalir kat mana? Walaupun orang yang buat amalan tu dah meninggal, tapi selama mana orang ambil manfaat daripada sedekah kita, wakaf kita tu, maka kita dapat pahala. Itulah jariah, makna yang mengalir, pahalanya sentiasa mengalir. Yang kedua, tentang ilmu yang bermanfaat. Kita menuntut ilmu, kemudian kita niatkan untuk menyampaikan ilmu kepada orang lain. Yang ketiga, tentang anak yang saleh yang berdoa untuknya, untuk ibu bapanya. Jadi kat situ kita berhenti berdasarkan hadis nombor 164. Betul kan? Hadis 164. Jadi antara punca seseorang ibu bapa tu mendapat rahmat di dalam kubur ialah disebabkan doa anaknya yang saleh. Doa anak yang saleh. Tapi nak boleh saleh anak itu, kitalah yang nak corak dia macam mana. Kita nak corak anak kita ni, nak corak anak kita ni jenis faham agama, cinta pada agama, beramal dengan agama. Ataupun kita nak corak anak kita ni bekerja, berusaha untuk cari dunia, habis untuk dunia, matlamat akhir pun untuk dunia, sampai tak fikir akhirat. Ikut kita lah. Bagaimana yang kita corak, macam itulah yang kita dapat. Bagaimana yang kita corak anak tu, begitulah seterusnya yang kita dapat.
Berdasarkan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah azza wa jalla la yarfa'u ad-darajata lil 'abdi as-salih fil jannah fayaqulu ya rabbi anna li hadhihi fayaqul bistighfari waladika laka. Dari hadis dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya Allah azza wa jalla akan meninggikan darjat seseorang hamba Allah yang salih. Dia ni orang salih kan. Maka Allah naikkan darjat orang ni di dalam syurga. Darjat orang salih ni di dalam syurga. Lalu orang tu pun bertanya dengan berkata, ya Tuhanku, bagaimana saya dapat mencapai darjat yang setinggi ini? Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, engkau mendapat kemuliaan yang demikian disebabkan anakmu berdoa memohon ampun bagi kamu. Kamu naik darjat kamu ni kerana anak kamu memohon ampun untuk kamu. Jadi doa seorang anak ni kepada kedua ibu bapa sangat-sangat dituntut di dalam Islam dan diperintahkan supaya kita sebagai anak sentiasa berdoa untuk ibu bapa kita. Kemudian sebaik-baik doanya macam mana? Sebaik doa yang kita anak ni ucapkan macam mana? Disebut di sini Rabbighfirli, ya Tuhanku ampunilah dosaku. Mula-mula doa ni tuan-tuan, mula-mula doa untuk kita dulu. Ampunkan dosa kita dulu. Jadi Allahumma ghafirli, ya Tuhanku ampunilah dosaku, waliwalidayya, dan juga dosa kedua ibu bapaku, warhamhuma, serta cucurilah rahmat kepada mereka berdua. Warhamhuma, cucurilah rahmat kepada mereka berdua, kama rabbayani saghira, seperti mana mereka sayang, sebagaimana mereka telah mencurahkan kasih sayang, memelihara dan mendidikku semasa kecil. Ya Allah, engkau rahmatilah kedua ibu bapa ni seperti mana kedua ibu bapa ni menyayangi kami, mendidik kami kan semasa kami kecil. Baik. Pada tiap-tiap kali seseorang itu berdoa memohon rahmat bagi dirinya, ibu bapa dan kaum kerabatnya, eloklah ia meluaskan doanya itu sehingga meliputi umat Islam umumnya, yang hidup dan yang mati. Tadi kita suruh doa untuk diri kita, ibu bapa kita, kan, kerabat-kerabat kita. Maka kita perluaskan doa itu untuk sanak saudara kita, adik-beradik kita orang Islam keseluruhannya, sama ada yang hidup maupun yang telah meninggal dunia. Walil muslimina wal muslimat, dan ampunilah dosa orang-orang Islam laki-laki dan perempuan, wal mu'minina wal mu'minat, dan orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan, al ahya'i minhum wal amwat, yang hidup dari kalangan mereka maupun yang telah meninggal dunia. Birahmatika ya arhamar rahimin, dengan kelimpahan rahmatmu wahai Tuhan yang tidak ada taranya tentang limpahan rahmatnya. Allah limpahan rahmatnya luas, maka kita doalah, kita doa untuk orang lain ini tidak rugi. Tidak rugi sebab rahmat Allah itu luas. Kita minta untuk diri kita, kita minta untuk orang lain, tak rugi, pasal kita tetap mendapat pahala daripada doa itu. Baik, habis tuan-tuan. Sedekah yang berlanjutan pahalanya yang didapati dari hasil tanaman. Tadi dari segi anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, kan? Ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga apa tadi? Sedekah jariah. Itu satu cara. Satu lagi cara ialah dengan tanam tanaman. Yang ini pun sedekah dia berlanjutan, pahalanya berlanjutan. Ini tengoknya. Islam menggalakkan bercocok tanam kerana bukan sahaja mendatangkan hasil yang lumayan, bahkan
kalau hasil tanamannya itu diambil oleh manusia dengan ketiadaan izinnya, atau dimakan oleh binatang ternak, atau dimakan oleh burung sekalipun, maka ia, orang yang menanam itu, akan mendapat pahalanya yang berlanjutan selagi pokok-pokok dan pohon-pohon tanamannya itu masih wujud dan mengeluarkan hasil. Ni salah satu cara orang ni nak dapatkan pahala yang berterusan. Dia tanamlah pokok-pokok ni, tanam pokok dengan niat yang betul lah, dengan niat yang betul. Lepas tu diceritakan kepada saya, ada seorang tok guru ni, ada seorang lah orang yang alim ni, dia dah tua dah kan, tapi dia sibuk menanam pokok. Menanam pokok apa saya tak ingat lah, tapi pokok tu lambat hasil dia. Maka orang pun tanyalah, Tok Ayah kenapa tanam pokok ni? Tok Ayah dah tua dah ni, nak tanam pokok ni bukan Tok Ayah sempat nak makan pun. Maka Tok Ayah ni cakap, orang tua ni cakap, orang alim ni cakap, dia kata dia tanam ni bukan pasal dia nak makan, tapi dia nak pokok ni memberi manfaat kepada orang lain. Semoga pokok ni memberi manfaat kepada manusia dan juga burung-burung dan sebagainya. Pasal selagi mana orang mengambil, makhluk Allah ni mengambil manfaat daripada pokok ni, maka Tok Ayah akan dapat pahala. Macam tu Islam ajar, Islam mengajar kepada kita, bukan kita buat sesuatu cuma kita fikir diri kita je, tak. Islam mengajar kepada kita buat sesuatu ni jangan hanya sekadar fikir kita je, maka kita fikir orang lain. Selama mana kita fikir tentang orang lain dan orang lain dapat manfaat, kita dapat pahalanya. Begitulah cara orang-orang alim ini, orang yang bijak pandai ini mencari peluang-peluang pahala yang berterusan. Ini berdasarkan sebuah hadis, Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin yaghrisu gharsan aw yazra'u zar'an fayakulu minhu tayrun aw insanun aw bahimatun illa kana lahu bihi sadaqatun, rawahul Bukhari. Dari Sayyiduna Anas radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, artinya mana-mana orang Islam yang bercocok tanam, sama ada dengan menanam anak pokoknya atau menyemai benihnya, lalu sebahagian dari hasilnya dimakan oleh burung atau manusia ataupun binatang ternak, melainkan semuanya itu menjadi sedekah baginya. Selama mana orang ambil manfaat, maka selama itulah kita dapat pahala. Tapi nak kena sabarlah, kadang-kadang buah tak, buah rambutan banyak, tiba-tiba apa monyet yang sejenis dengan monyet ni, apa dia panggil, sejenis dengan monyet ni, lotong apa, habis dia makannya, dia makan sabar. Tapi mujur dia makan kan, kita dapat pahala. Dan dia makan pun tak merata-rata. Dia orang ni semua ada disiplin makan. Saya kebetulan ada pokok ni, 2-3 pokok kan. Bila dia buah ni, rambutan buah, kalau monyet tu datang daripada sana kan, ni ada 3 pokok ni, dia akan makan satu-satu dulu. Bagus dia. Dia tak ada sini lompat sana, lompat yang tadi. Dia baik, dia bersihkan. Elok, dia makan teratur lah. Jadi kalau kita biasa datang tempat tu, kita boleh ambil lah buah tu. Tapi kalau kita lambat, dia selesaikan semua lah. Supaya kita boleh pahala. Kan dia selesaikan semua. Itu niat masing-masing menanam pokok. Baik, itu salah satu cara nak dapatkan pahala yang berterusan. Baik, persoalan yang seterusnya, mana lebih afdal, sedekah yang dirahsiakan atau sedekah yang diberikan dengan terang-terangan? Mana yang lebih baik kan?
Menurut keterangan Al-Quran dalam surah Al-Baqarah, bahawa sedekah yang diberikan dengan berterang-terangan adalah baik. Dia kata ada ayat menunjukkan bahawa sedekah secara terang-terangan itu baik. Kerana apa dia baik? Kerana ia boleh menjadi contoh yang baik kepada orang lain. Bila tengok orang ni bagi, orang tu pun bagi, orang tu pun bagi, ni jadi contoh. Jadi dari segi itu baik. Tetapi kalau diberikan secara rahsia, maka yang demikian adalah lebih baik. Boleh? Dia sebut dalam ayat, beri sumbangan, beri derma, sedekah secara terang-terangan itu baik. Baik kerana dia memberi contoh yang baik kepada orang lain untuk sama-sama sedekah. Namun tetapi kalau diberikan secara rahsia, yang demikian itu adalah lebih baik. Ayat macam tu. Jadi para ulama ni pun menjelaskanlah apa maksud ayat itu. Kata para ulama rahimahullahu taala, kalau sedekah itu sedekah wajib, kalau sedekah itu sedekah wajib, apa yang sedekah wajib? Zakat tu lah, kan? Maka lebih afdal diberikan dengan berterang-terangan. Memang wajib bagi terang-terang. Dia kata lebih afdal beri secara terang-terangan. Sebaliknya, kalau sedekah itu sedekah sunat, contoh derma, khairat dan sebagainya ini, maka yang lebih afdal ialah diberikan secara rahsia, kerana yang demikian lebih selamat daripada dihinggapi oleh perasaan riak. Pasal apa rahsia itu lebih hebat, lebih baik secara rahsia? Supaya terlepas daripada penyakit riak. Tapi jangan pula kita faham macam ni, bila orang minta derma terang-terang, kita tak nak bagi. Minta terang, tak nak bagi. Pasal apa? Tak afdal lah. Nanti saya bagi secara sembunyi-sembunyi. Rupanya tak bagi. Rugilah. Bagi je lah. Yang penting betulkan niat itu je. Sama ada secara sembunyi ke terang-terangan ke, beri. Sebab derma ni tuan-tuan, waktu yang kita boleh beri derma tu, kita beri derma. Jangan nanti memang tak ada lah. Ruyuk tu. Alamatnya memang tak keluar dah duit. Kan? Gitu. Kelebihan sedekah yang dirahsiakan itu diterangkan dalam sebuah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Maksud hadis tersebut, sedekah sunat yang diberikan secara rahsia lebih afdal daripada yang diberikan secara berterang-terangan dengan 70 kali ganda. Dengan 70 kali ganda secara sembunyi-sembunyi. Dan sedekah wajib yang diberikan dengan berterang-terangan lebih afdal daripada yang diberikan secara rahsia. Makna sedekah wajib, ini sedekah wajib kan, diberi secara terang-terangan lebih afdal, lebih baik daripada diberikan secara rahsia. Makna yang wajib sebaik-baik beri secara terang-terangan, yang sunat sebaik-baik beri secara rahsia. Dengan 25 kali ganda perbezaan tu. Demikian juga halnya pada segala jenis amalan yang difardukan dan yang disunatkan. Begitulah tuan-tuan. Jadi kita buat je lah tuan-tuan. Secara terang-terangan ke sembunyi ke, kita buat je. Kita buat dan kita jaga niat kita. Sahabat-sahabat pun buat juga sedekah secara terang-terangan. Sedekah sunat je. Nabi tanya, siapa di antara kamu yang mampu beli telaga ni? Telaga. Sebab telaga tu diambil milik orang Yahudi. Telaga tu milik orang Yahudi. Jadi bila orang Islam nak ambil air, terpaksa kena bayar. Macam kita lah, nak ambil air tak ada. Nak ambil kat mana? Habis kat jalan-jalan tu dia orang ambil. Dia buka pipe-pipe kat tepi-tepi jalan tu, jam tu, dengan lori-lori semua tu. Sepanjang jalan tu habis. Lori belaka kereta. Saya kata apalah ramai-ramai, rupanya ambil air. Jadi Nabi tanya, siapa yang beli ni telaga ni, dia wakafkan, maka baginya syurga. Maka salah seorang sahabat, iaitu Sayyidina Osman bin Affan, beli secara terang-terangan juga tu. Tapi yang penting apa dia? Niat tu kita pelihara. Macam saya kan, saya ada kelas
yang bayar tiap-tiap bulan kan. Baru-baru ni daripada bulan 3 kan sampai bulan berapa sampai bulan 8 tak ada kelas bulan 3 bulan 8. Ada seorang pelajar ni tiap-tiap bulan dia masuk duit. Dia masuk, saya kata mana ada belajar? Dia masuk duit, dia beritahu saya. Dia riak ke tu? Tak, pasal dia nak beritahu supaya ustaz tahu duit ni daripada mana. Takut nanti ustaz pening kepala, siapa pula bagi duit, siapa pula bagi duit. Dia bagi tiap-tiap bulan sampailah sekarang. Dia beritahu. Itu kira riak ke, nak tunjuk-tunjuk ke? Tidak. Itu rahsia ke tidak? Kira rahsia jugalah, orang lain tak tahu. Dia beritahu saya pasal saya yang dapat kan. Ini masing-masing lah cara buat amalan. Kalau kita nak tunggu secara rahsia-rahsia, kalau kita kuat, tak apalah. Contoh, semayang sunat. Kat mana yang lebih baik semayang sunat? Kat rumah lah kan. Kalau kita kuat. Kalau kita jenis kalau balik rumah, bukan semayang sunat depan TV yang ada kan. Elok kita semayang je kat masjid ni, kat surau. Betul? Macam tu lah. Sedekah ni kalau kita rasa kita boleh buat secara sembunyi-sembunyi, jenis banyak macam tu, buatlah. Kalau kita rasa tak kuat, yang kita boleh buat kalau ramai-ramai beritahu, ni sedekah ni, ada orang nak derma, masa tu baru kita kuat nak buat kebaikan tu, maka kita pun buat. Itulah. Masing-masing kita tengok. Banyak lagi hadis yang menerangkan tentang kelebihan sedekah yang diberikan secara rahsia. Antaranya sedekah secara rahsia ni. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. Fa dzakara al-haditha wa fihi wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Rawahu Bukhari wa Muslim. Hadis 166 dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi, 7 jenis orang, 7 jenis golongan manusia yang akan dinaungi oleh Allah di dalam naungannya pada hari tidak ada sebarang naungan melainkan naungan Allah. Makna orang ni akan diberi keselamatan pada ketika mana hari itu tak ada yang mampu memberi keselamatan melainkan Allah. Ini kan nota kaki ni kata apa? Semasa manusia dihimpunkan di padang mahsyar untuk dibicarakan dan dihitung amal masing-masing, matahari akan berada dekat di atas kepala, dan banyaklah di antara mereka yang menderita panas sehingga ada yang tenggelam dalam peluhnya separas telinga, seperti yang tersebut dalam sebuah hadis. Ada yang sampai buku ladi, ada yang sampai lutut, ada yang sampai pinggang, ada yang sampai telinga. Begitu kan. Maka pada saat itu orang-orang yang mengerjakan salah satu dari 7 jenis amalan yang baik yang disebut dalam hadis ini, maka antaranya ialah bersedekah secara rahsia semasa hidupnya di dunia dahulu, akan diberi perlindungan dan dinaungi Allah dengan rahmatnya. Jadi 7 jenis golongan manusia ni ketika di padang mahsyar itu dia akan mendapat naungan daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Salah satu daripada 7 jenis manusia itu ialah seseorang yang bersedekah dengan sesuatu sedekah lalu ia merahsiakannya sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Menurut huraian para ulama kat bawah tu, amal-amal yang baik yang menyebabkan seseorang dinaungi Allah dengan rahmatnya pada hari kiamat tidak terhad kepada 7 jenis seperti yang tersebut dalam hadis ini. Bahkan ada keterangan-keterangan yang lain yang menunjukkan lebih dari 7 tersebut. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan sebanyak 28 jenis amalan yang memberi kebaikan bagi tuan itu ketika berada di padang mahsyar. Dan Imam Sayuti pula mengumpulkan dalam sebuah risalah khas sebanyak 70 jenis amalan, yang mana di akhir akhirat nanti orang ni mendapat kelebihan.
Jadi banyak amalan-amalan. Ini dia cerita satu je, memberi sesuatu, kemudian dia menyembunyi. Tak adalah cerita sana, cerita sini, cerita situ, kan? Cuma ada orang, kadang-kadang orang yang menerima tahu, dan kadang-kadang orang yang menerima pun tak tahu. Gitu je lah, kan? Tapi bukan dia beri untuk dia cerita sana, cerita sini, bukan. Habis. Perbuatan membangkit-bangkit apa yang telah diberikan. Ini. Ada orang dia beri, lepas tu beri dah lama-lama dia ungkit. Saya yang beri ni, saya yang beri ni, kamu kan ni. Itu ungkit. Itu ungkit tu macam mana? Apa jua sedekah dan khairat hendaklah tu kan. Hendaklah diberikan dengan ikhlas. Lam tu tertinggal. Hendaklah diberikan dengan ikhlas. Itu je. Tak kira lah secara sembunyi ke, secara terang-terangan ke, mesti cerita dia, pokok dia apa? Mestilah diberi dengan ikhlas. Dan dengan itu hendaklah dijauhi segala apa jua yang boleh merosakkan pahala amalan tersebut. Banyak benda yang merosakkan pahala. Buat amalan ni mudah, tapi nak kekal pahala tu supaya tidak batal, itu yang susah sikit tu. Kita nak semayang sekejap je tak? Nak beri bantuan sekejap je, nak beri bantuan senang kan? Senang kan? Tapi nak kekal pahala tu, tidak batal pahala tu, itu yang susah tu. Pasal tu diajar kepada kita, antaranya yang boleh merosakkan pahala amalan itu ialah perbuatan riak. Perbuatan riak atau membangkit-bangkit atau menyakiti dan menyinggung perasaan orang yang menerima. Dia bangkit-bangkitkan, dia cerita-cerita, ataupun dia menyakitkan hati orang yang menerima. Itu semua jangan, kan? Sebab bila orang menerima, dia dah guna, dia dah pakai, lepas tu dah lama, lepas 10 tahun kita cakap balik, ungkit balik, oh dulu saya tolong kamu ni, orang sakit hati ke tidak? Sudah tentu sakit hati, kan? Gitu. Jadi habis amalan tu, pahala tu. An Abi Dzar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah al-mannan alladhi la yu'ti syai'an illa manna bihi wal munfiqu sil'atahu bil halif wal musbilu izarahu, rawahu Muslim. Dari Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu an, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, artinya 3 jenis orang yang mana Allah tidak akan berkata-kata kepada mereka dengan sesuatu yang menyukakan mereka pada hari kiamat. Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dengan sesuatu perkataan yang menyukakan ketiga-tiga golongan ni. Siapa 3 golongan ni? Yang pertama, orang yang suka membangkit-bangkit, yang tidak memberi melainkan ia bermegah-megah, melainkan ia bangkit-bangkitkan pemberiannya itu. Yang ini yang suka membangkit-bangkitkan pemberian kebaikan yang dia buat. Maknanya nak riak lah, nak beritahu orang, nak tunjuk pasal nak dapatkan sanjungan orang dan sebagainya. Tapi ada masa kadang-kadang kita cakap sesuatu ni, kita tahu kalau kita cakap ni, alhamdulillah saya dah bagi dah bantuan kepada mereka ni, jadi kalau tuan-tuan nak beri itu lebih baik. Kita cakap, kan? Kita cakap ni pasal kita tahu kita ada pengaruh. Bila kita cakap orang akan buat kebaikan, itu tak apa. Ini dia membangkit-bangkit, nak menyakitkan hati orang yang menerima, ataupun dia membangkit-bangkit kerana nak beritahu, nak tunjuk pada orang amalan dia tu, dengan niat nak riak dia, dengan niat nak riak, kan? Itu dilarang. Yang kedua, orang yang melariskan benda-benda jualannya dengan bersumpah, sumpah palsu ni. Siapa nak beli ni, siapa nak beli? Oh, saya nak beli. Berapa? RM5. Lepas tu ada, oh saya RM10. Padahal yang RM10 tu bukan nak beli pun kadang. Itu pun tak boleh.
kawan dia je dia dah pakat. Itu jangan. Ataupun dia jual beli dengan sumpah yang palsu. Sumpah palsu itu pun jangan. Yang ketiga, orang yang melabuhkan pakaiannya untuk diseret tepinya kerana sombong takaburnya. Pakaiannya sampai ke tanah, sampai habis kaki tutup dia pasal kerana sombong. Itu pun jangan. Itu pun jangan. Baik. Dalam hadis yang lain itu 3 golongan tadi. Maknanya salah satu yang dia nak cerita ni, orang yang memberi bantuan kemudian dia mengungkit-ungkit. Hadis yang 168, An Ibn Umar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasatun la yanzurullahu ilaihim yaumal qiyamah, al-mannanu ata'ahu wal musbilu izarahu khuyala wa mudminul khamri. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, 3 jenis orang Allah tidak akan memberi perhatian kepada mereka, malah dibiarkannya mereka menderita pada hari kiamat. Ni 3. Pertama, orang yang suka membangkit-bangkit bantuan yang telah diberikan. Itu yang susah tak? Lepas tu bila waktu kita elok dengan orang ni, senang je lah kita kan nak jaga amalan tu, kita bagi bantuan. Tapi bila kita tiba-tiba rasa bermusuh apa kan, tapi benda-benda ni kena jaga, jangan dibangkit-bangkitkan. Kebaikan yang kita pernah buat pada orang tu, jangan kita ungkit-ungkit untuk menyakitkan hati orang tersebut. Yang kedua, orang yang melabuhkan pakaiannya untuk menyeret tepinya kerana sombong, angkuhnya. Kerana sombong, kerana angkuh. Khuyala tu kerana sombong, khuyala. Dan ketiga, peminum arak yang berterusan meminumnya, tak taubat-taubat dia. Dia mati dalam keadaan tidak bertaubat. Ini orang yang buat maksiat tapi dia tidak bertaubat daripada maksiatnya dan berterusan hingga meninggal dunia. Ini orang-orang yang rugi, yang disebut oleh Nabi dalam hadis ni, orang-orang yang rugi hidupnya, dunia pun rugi, akhirat pun rugi. Jadi cerita dia apa tuan-tuan? Cerita dia suruh kita memperbanyakkan sedekah, baik secara secara sembunyi ataupun secara terang-terangan. Dan pastikan semua yang kita buat itu niat kita terpelihara dan pahala tidak terbatal. Kena jagalah. Pasal tu buat baik ni senang, nak jaga pahala tu susah. Kemudian bila kita nak sedekah-sedekah ini, kena pastikan harta yang kita sedekah itu harta yang halal. Harta yang halal, barulah dia menjadi manfaat bagi kita. Pasal tu daripada dulu saya selalu tekankan, tuan-tuan kerja, makan gaji ke, buat kerja apa ke, pastikan benda tu tidak menipu, tidak menganiaya orang, tidak ada benda-benda yang berkaitan dengan hak orang kita ambil. Kena jaga baik-baik. Supaya apa? Supaya amalan yang kita buat nanti dengan harta kita ini ada nilai di sisi Allah. Tapi kalau harta yang kita kumpul ni dengan menipu orang, dengan menindas orang, dengan mengambil harta orang, lepas tu pula kadang-kadang buat benda yang dilarang oleh agama, oleh syarak, jadi harta kita, ini rugi tuan-tuan. Sebab bila dia bersedekah, sedekahnya tidak diterima. Bila dia beramal dengan amalan, dengan harta-harta yang tak betul itu, yang tidak halal itu, amalannya tidak diterima. Ini rugi lah. Sebab itu saya banyak kali sebut, harta yang kita perolehi, duit yang kita dapat ini, kita jaga baik-baik. Jangan ada jenis harta yang kita dapat kerana menipu. Ada orang dia berniaga, dia bila berniaga dia tipu, orang pun beli. Maka penjual pun rasa bangga. Saya pandai berniaga, tengok. Dia bangga, padahal dia menipu. Menipu ni harta banyak mana pun tak jadi manfaat. Itu orang tak reti. Orang tak pandang jauh, dia pandang dekat saja.
Dia orang jenis tidak berpandangan jauh sampai akhirat. Tak. Dia pandang dekat. Asalkan barang habis, asalkan benda yang ni dapat jual, dia fikir yang dekat. Padahal dia tak fikir nanti harta tu kalau dia guna untuk benda-benda kebaikan, kebaikan itu tidak diberi ganjaran pahala. Itu rugi. Jadi insya-Allah kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Ini pastikan bersedekah dengan harta yang halal. Bagaimana keadaan orang yang bersedekah dengan harta benda yang haram? Kita tengok pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Dan kita tangguhkan majlis dengan sama-sama membaca tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.